Jadi kalau umat Islam sembahyang aja, oh no. Dalam bahasa Tionghoa disebut sap-sap liau mah. Maknanya kalau orang yang beriman ni mengerjakan sembahyang aja, habis syaitan tak boleh cari makan. Kerana dia sudah ada kekuatan yang istimewa. Sebab itu ketika Isra, syaitan cuba menghalang. Ketika Rasulullah nak mendarat dengan burak ke Masjid Al-Aqsa, sekali lagi syaitan dalam bentuk wanita. Wanita kan suka goda-goda. Dalam bentuk wanita cuba menghalang Rasulullah daripada mendarat. Maknanya kalau boleh malam itu tak terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Malah mereka itu wanita-wanita yang sebenarnya syaitan cuba mencabar Rasulullah SAW. Ya Muhammad unzurni as'aluka, ya Muhammad unzurni as'aluka. Hadis riwayat daripada Imam An-Nasai. Wahai Muhammad, tunggu. Aku tak puas hati dengan ikam. Tak puas hati nak video. Ketika Rasulullah nak Mi'raj, sekali lagi syaitan datang dalam rupa lelaki dan wanita, cuba mengejar Rasulullah. Ya Muhammad unzurni as'aluka. Wahai Muhammad, tunggu. Kami tak nak bertanya sesuatu, kami tak puas hati dengan engkau wahai Muhammad. Apa tujuan dia buat itu? Dia nak menghalang supaya tak terlaksana misi dan misi Isra Mi'raj, iaitu fardu sembahyang. Baiklah, ketika nak turun tu, dan Rasulullah SAW bawa 5 waktu sebagai satu kefarduan sehari semalam. Rasulullah bersabda, hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, "Lamma nazaltu ila sama'id dunya ra'aitu duhanan wa aswatan." Sewaktu aku turun ke langit dunia, aku nampak duhan, asap, awan tebal mengikuri aku dan berbunyi pula. Maka Rasulullah tanya dengan Jibril, siapa itu? Jibril menyatakan, hazihi syayatin. Itu sebenarnya syaitan yang mereka itu berterbangan. Mereka cuba menghalangi dikau. Dan tugas syaitan yang ada kapal terbang tu, unit tu, sebenarnya dia nak memastikan program kemaksiatan terus berjalan all over the world. Maknanya dia akan tengok dekat sini ada fun fair. Dekat sini ada fun fair. Sini ada dangdut, gerudi. Oh no. Ada syaitan yang dia ada sayap dia, sentiasa memantau memastikan bahawa agenda maksiat ini hidup aja. All time. Oh, ngomong dia jelas. Saya cakap backup kenapa ni? Jadi tuan yang bertanya, sebab itu ibadah sembahyang ni yang paling istimewa, tapi memang berat untuk dilaksana. Memang ramai yang tak berminat dengannya, kerana memang syaitan dia akan berusaha supaya kita ni tak sembahyang. Apabila kita ni dah mula sembahyang, hancurlah dia. Teknik strategi dia habis. Sebab itu dia berusaha agar kefarduan sembahyang 5 waktu ini tak terlaksana. Sikit lagi sebagai penutup. Sebab itu ibadah sembahyang ni satu-satunya ibadah yang merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sembahyang, ada hubungan diri kita dengan Allah. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Al-musalli yunaji rabbah. Orang yang bersembahyang itu sebenarnya dia berbisik-bisik dengan Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya saya berbisik dengan ustaz lah, ustaz tengok situ lah. Kalau saya berbisik dengan ustaz lah kan, apa maknanya? I and you only. Prop? No. Baik punya ustaz. Maknanya apabila kita sembahyang ni,
kita seolah-olahnya kita berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisik tu apa? Oh, rahsia tu. Di situlah kita nak melahirkan keskandalan kita. Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Sekadar itu perlu untuk bicara kata wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Fadil Tuan Haji Hanafiah di atas respon dan juga jawapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak yang kita dapat dan saya rasa tidak menarik kalau sekiranya ada pembukaan tetapi tidak digulung dan ditutup. Jadi saya rasa Tuan Haji Hanafiah telah menyatakan penutupannya tadi dan kita persilakan keseluruhannya Profesor Madya Dr. Muhammad Arif untuk menggulung kita punya wacana pada pagi ini. Terima kasih saudara Muhsin Halis. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya nyatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu aspek akidah yang bersifat sam'iyah. Dan bila disebut sam'iyah ini, ia tidak boleh kita ta'kul dan fahami dengan akal kita. Akal kita tidak dapat memahami dan mencapai tahap pemahaman tentang Isra Mi'raj. Sebab itulah Isra Mi'raj kita tidak boleh buktikan secara sains. Seperti mana kalau ada orang meminta umpamanya membuktikan hari kebangkitan semula dengan sains, ya, tak boleh. Tetapi tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala ini dia Maha mengasihani. Biasanya perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara sam'iyah akidah ini Allah Ta'ala gandingkan dengan ayat yang kita boleh kaji. Umpamanya tuan-tuan dan puan, hari kebangkitan semula, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka yang ragu-ragu dengan hari kebangkitan semula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, kalau kamu ragu-ragu dengan hari kebangkitan semula. Hari kebangkitan semula ni tuan-tuan dan puan, bukan boleh kita uji. Tidak ada orang yang pernah pergi ke syurga neraka dan kembali menceritakan pada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala gandingkan dengan sesuatu yang kita boleh uji, kita boleh kaji. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami jadikan kamu daripada debu, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqatin linubayyana lakum. If you don't believe in that,